355 di Dewan Rakyat. Kalau RUU 355 ini diluluskan, ia harus diluluskan oleh Dewan Negara juga. Kalau Dewan Negara menolak ataupun menggunakan kuasa veto untuk menolak pindaan RUU 355, apakah perancangan PAS Parti Islam selepas itu? Dewan Negara dia akan bersidang untuk memperhalusi enactment yang telah pun diluluskan di peringkat Parlimen sebelum dibawa kepada Tuanku. Okay. Jadi oleh sebab itu Dewan Negara dia bukan dia nak membuat satu ketetapan baru untuk melulus ataupun menolak, tapi dia memperhalusi undang-undang ataupun sesuatu yang telah diluluskan di peringkat Parlimen. Jadi sebenarnya dalam kuasa yang tertinggi ialah Parlimen itu sendiri dalam soal untuk pelaksanaan sesuatu yang mengikut perlembagaan Malaysia. Yang nak jaga tentang perlembagaan itu ialah Parlimen. Sebab itu persidangan yang tertinggi. Adapun Dewan Negara ini ialah nak memperhalusi beberapa keputusan dan untuk menentukan beberapa ceraian boleh ataupun tidak boleh, bukan nak menolak keseluruhan sebelum dia ini dibawa kepada yang di-Pertuan Agong. Nanti kalau bawa pada yang di-Pertuan Agong, kalau Agong pun tak nak sains dalam masa 3 bulan, kalau Agong sama ada di sains tidak sains, undang-undang itu akan berjalan. Tapi harus diingat bahawa undang-undang ini akan diluluskan di peringkat Parlimen. Dia bukan menjadi penentu pelaksanaan di peringkat negeri-negeri. Terpulang kepada mana-mana negeri yang nak melaksanakan sekadar ruang yang telah diluluskan di peringkat Parlimen tanpa yang saya kata hanya melalui simple majority. Simple majority. Sebab rang undang-undang ini bukannya benda baru, tetapi hanya sekadar pindaan. Itu satu benda yang kita kena pegang. Dia hanya sekadar satu pindaan. Pindaan sebat daripada 6 sebat kepada 100 sebat. Orang yang melihat melalui angka, boleh jadi mereka akan menolaknya kerana apa? Kerana menyiksa orang. Tetapi kalau melihat dari sudut pelaksanaan, yang 100 itu jauh lebih baik dan menghormati orang berbanding dengan 6 sebatan. Sebab itu pernah berlaku kes di Mahkamah Syariah di wilayah tahun 1986. Seorang pemuda telah pun ditangkap melakukan zina. Dia mengaku dia asalnya tangkap haluan, tetapi dalam Mahkamah Syariah bila berlaku pembicaraan, dia mengaku saya bukan berhaluan, saya berzina. Dia kata saya berzina dan saya minta supaya saya dihukum dengan hukuman Islam. Dia minta pada Mahkamah Syariah, saya minta supaya saya disebat dengan 100 kali sebatan. Sebab dia tahu sebatan dalam Islam bukan sebagaimana 6 sebatan. Yang 6 sebatan itu sekali sebat, tuan-tuan sekalian, itu menyiat kulit. Sedang sebatan di dalam Islam 100 kali sebatan boleh sekali sebat sahaja dengan ranting ataupun dengan sesuatu yang ada 100 helai rumput umpamanya, sekali sebat boleh berlaku. Dan ataupun kalau satu-satu pun sebatan itu tidak merosakkan anggota, 100 kali sebatan. Yang penting ianya adalah nakalan min Allah, cegahan daripada Allah. Itu yang paling roh, itu yang paling penting. Tapi apabila pemuda minta dia dihukum, Mahkamah Syariah boleh menolak sebab enactment itu tidak ada. Jadi macam Mahkamah Syariah boleh menolak, dia nak supaya dilaksanakan undang-undang, berlaku 2-3 kali di Mahkamah Syariah Kemaman pun sama juga. Sebab ketika itu saya buat kajian kes dengan kawan-kawan tentang sistem mahkamah. Jadi tuan-tuan sekalian, oleh sebab itu kita kata ianya membuka ruang kepada negeri. Boleh jadi di Selangor tak boleh lagi, kan? Selangor tak boleh lagi. Jangan kata nak laksana enactment pun tak boleh nak dibaca lagi di Selangor. Tetapi pindaan pelaksanaan itu boleh dibuat melalui Mahkamah Syariah dengan diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri Selangor. Jadi jalannya bukan sukar, jalannya mudah kalau difahami. Sebab kalau dia boleh terima maqasid syariah, kenapa tak boleh bahagian ceraian-ceraian yang ada di dalam maqasid syariah, kan? Jadi oleh sebab itu bagi saya
Dewan Negara bukan halangan. Dewan Negara bukan halangan. Halangannya nanti ialah sama ada peringkat negeri yang nak melaksanakan, ataupun saya percaya bahawa halangannya ialah ahli parlimen sendiri untuk menolak pindaan ini daripada diluluskan. Wallahu a'lam.